Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik fungsi trigo ataupun trigonometric functions. Okey, untuk chapter ni korang kena ada dua knowledge daripada form 3 dan form 4. Okey, knowledge daripada PT3 adalah so catua, sin, cos dengan tangent. Knowledge daripada form 4 adalah knowledge yang ni ASTC. Ni korang belajar dalam modern maths. Okey, ni adalah first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. A bermaksud semua sin, cos, tangent ke semua sudut dekat sini adalah positif. Kalau yang second quadrant hanya S ataupun sin yang positif, tangent dengan cos adalah negatif, dan sama juga untuk yang T dengan C. Okay, so dekat sini soalan pertama, sketch each angle on Cartesian plane dan state the quadrant in which the angle lies. Okay, kalau macam ni, bila nak sketch, korang kena start daripada clockwise kalau dia positif. Okay, kita tengok yang ni ialah positif 130. Kita tahu ni adalah angle 0, 90 degree, 180 degree, 270 and 360. So 130 dia adalah located daripada sini roughly dekat second quadrant lah. Korang buat satu garisan. So ini adalah kita punya angle 130 degree. So kita tahu jawapan ni adalah terletak dekat sukuan kedua ataupun second quadrant. Okay, kita buat yang lain pula. Yang ni 460. Okay, kita tahu sama macam tadi juga. 0, sorry, buka color purple. Okay, 0, 180, 360. Okay, ni sama lah. Korang boleh letak 90 to 70. Okay, dia 360 dia sifar 9 9, 18, 27, 36. So ni adalah 45 kosong. So ni akan jadi 540 sifar 9. So 460 terletak antara dua ni. Ni dengan ni. So jawapan dia akan jadi macam ni. 1 dipusing 360. So somewhere dekat situ lah. Kita tak kisah exactly sebab ni adalah sketch. Tak penting pun. So somewhere dekat sini. So ni kita tahu jawapan tu terletak dekat kuadran yang kedua. Ni adalah kuadran yang kedua. So second quadrant. Korang nak tulis macam mana? Ataupun sukuan kedua. Okay, bila dia tulis negatif, kita kena reverse. Reverse maksudnya ini adalah kosong, ni 90 darjah, sini 180. Negatif 110 terletak antara 90 dengan 182 ni. Okay, so dia somewhere dekat sini lah. Okay, tak berapa cantik. Somewhere dekat situ lah. Okay, so ni adalah kuadran ketiga. Cara pengingat kuadran still sama macam tadi. Ni adalah kuadran ketiga. Kalau dia bagi dalam pi, tukarkan dulu. Kita tahu pi, korang belajar sebelum ni dalam modern maths. Maths. Pi is equal to 180 degree. Ni dalam radian, ni dalam degree. So ni darab dulu. Ni 7/6 times 180 degree. Okay, guna kalkulator korang. 7/6 times 180 degree sama dengan 210. 210. Lepas korang boleh buat sama macam atas tadi lah. Okay, so page ni siapkan semua. Next page kita nak belajar benda ni pula. Okay, dia ada find the value of each of the following. Dia ada 6 fungsi trigo. Okay, kita akan belajar dulu korang dah belajar sin, cos, tangent apa semua tu kan. So sama juga kita akan pakai benda sama. Sin, so opposite over hypotenuse, cos, cah dengan tangent. Ini yang dulu lah. Tangent tu lah. Okay. Tapi yang ni kita akan belajar benda baru sikit. Tangent sama dengan sin over cos. Okay, ni kalau kau nak tahu, cikgu boleh derivekan dekat dalam kelas. Tapi kat sini tak perlu lah nak derive. So, cotangent sama dengan, dalam English dia tulis macam ni cot, C-O-T. Cotangent theta is equal to cos over sin ataupun 1 over tangent. Secant, dalam English dia tulis SEC. Secant theta is equal to 1 over cos. Cosecant, dalam English cosecant theta. Okay, ni tak payah hafal pun. Kau tengok huruf yang ketiga saja. Huruf yang ketiga adalah huruf T. Sebab tu dia akan jadi 1 over tangent. Sebab tangent kita tahu sin over cos. Kalau 1 over tangent macam kita terbalikkan je, dia akan jadi cos over sin. Terbalik So cotangent ni terbalik dengan tangent. Dia dua ni adalah related lah. Kalau tangent sin over cos, cotangent cos over sin. So ni secant, nanti tengok huruf ketiga K ataupun C. Ni maksudnya 1 over cos.
Cosecant huruf ketiga adalah huruf S, maksudnya 1/sin. So tak perlu hafal pun. Okay, kita tengok macam mana kita nak buat jawapan ni. Dia cakap find the value of each of the following. Bila dia tak sebut apa, biasanya dia bagi benda ni dalam kuadran yang pertama. Apa maksud dia? Okay, dia bagi dalam kuadran pertama. Tengok kat sini. Maksudnya cos kita tahu cah adjacent. So ni adalah adjacent. ADJ cos cah over hypotenuse. So 5 ni adalah adjacent. Kalau theta ni adalah kat sini, 5 adalah adjacent. Hypotenuse dia 13. Kita lukis kat sini 13. So of course using Pythagoras theorem, kita akan tahu yang opposite ni adalah 12. Sekarang cikgu dah tahu semua information kat sini. Tangent tu opposite dia. Ni adalah opposite, ini adjacent, ini hypotenuse. Toa opposite 12 bagi toa 5. Okay, kalau dia nak sin sama juga, kau tahu sin sama so opposite dia 12 bagi hypotenuse 13. Secant ini huruf ketiga C ataupun K. So ni adalah 1 per cos theta. Cos kita tahu cos apa cos adalah cah cah adjacent over hypotenuse. Adjacent ni apa? Adjacent ni 5 bagi dengan hypotenuse. Hypotenuse 13. 1 per 5 per 13. Okay, ni guna kalkulator korang dapat 13 per 5 lah. Okay, tu lah cara dia. So sama juga untuk yang lain. Nampak macam susah, memang susah sikit, tapi cikgu rasa korang boleh buat kot. Okay, satu lagi example, kita ambil nombor 3 kan, ke nombor 2. Okay, so korang pilih nombor 3 kan. So kita akan buat nombor 2. So tangent theta. Tangent, okay, kita ingat ni yang dia bagi adalah dalam first quadrant. First quadrant kita buat macam tadi, segitiga ni. Dia tak sebut kat soalan. Biasa soalan dia sebut lah. Kalau dia tak sebut, kau anggap macam first quadrant lah. Toa opposite of adjacent. Opposite dia 24. Opposite kat sini 24. Adjacent dia adalah 7. Guna Pythagoras theorem, 7 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 square root dapat 25. So pandai-pandai kau buat semua ni. Okay, ni kau punya kerja. Yang ni tak payah buat lagi. Ni kena ingat semua ni. Ni kita belajar dalam kelas, so tak payah lagi. Padam. Kita buat yang penting lah. Bukan je aku cakap benda ni tak penting, tapi benda ni buat dalam kelas lah. Susah nak explain kat sini. So yang seterusnya, apa benda ni? Given cos theta is equal to 5/13, 270. Okay, ni dia dah bagi lah. So kalau dia bagi, kita kena ikut lah. Ini 270 anti 360. Kita tahu tadi 0, 90, 180, 270, 360. So maksudnya benda ni terletak dekat fourth quadrant. Kuadran keempat. Jadi cara kita lukis, okay, ni soalan ni dia bagi kan. Dia bagi satu. Dia bagi cos theta 5/13. Ini je dia bagi. Ni example ni tak payah tengok pun tak apa. Cos theta equal to 5/13. Okay, cara kita nak buat cos theta equal to 5/13. Ni kena jaga-jaga sebab soalan dia bagi dekat kuadran ke 4. Jadi korang kena lukis triangle dia macam ni. Ni adalah theta. Okay, so cos ni adalah cah adjacent over hypotenuse. Adjacent dia 5, hypotenuse dia 13. Hypotenuse kat sini ni adjacent. Sebab hypotenuse mesti yang paling panjang ni kan. Okay, so 5/13. Jadi kita kena calculate using Pythagoras theorem. Kita akan dapat ni 12. Okay, tapi jawapan dia bukan 12 sebab ini y. Ini kat bawah x-axis ni. So jawapan dia mesti letak negatif 12 bukan 12. So jaga-jaga ni negatif 12 Kau kena ikut common sense lah. Okay, untuk hypotenuse yang sentiasa positif. Untuk yang benda ni kau kena jaga-jaga dua ni. X dengan dia punya Y. X kat sini sebab dia kat sebelah kanan dia positif. Tapi Y sebab dia ke bawah dia negatif. Jadi kena jaga. So bila soalan minta tadi, okay, kita tengok balik example ni. Sin, nampak dia lukis negatif 12. Okay, negatif 12. Benda yang bulatan apa benda ni nak lukis sekati kau tak perlu pun. So bila kita buat sin adalah so.
opposite divide by hypotenuse. Opposite dia adalah negatif 12, hypotenuse 13. So dapat ada jawapan negatif 12 per 13. Okay, kita buat benda lain. Kita buat yang susah sikit, cosecant Cosecant adalah 1 over sin. Ni huruf ketiga adalah S, so dia sin theta. So sin adalah opposite dia apa? Opposite dia negatif 12. So hypotenuse dia 13. So guna kalkulator korang dapat jawapan negatif 13 per 12. Okay, yang lain boleh buat sendiri sebab dia suruh buat without using calculator. So korang ikut korang nak pakai calculator ke tak. Okay, yang ni yang ni dia dah beri lah. Okay, sama juga. Kita buat satu lagi. Ni padam dulu. Okay, so dia dah beri lah. Dia cakap kat ni, given A is an obtuse angle. Sudut cakar. Obtuse angle kau dah belajar masa period 3. Obtuse angle terletak di antara 90 hingga 180 darjah. Ini menunjukkan benda terletak dekat kuadran kedua ataupun second quadrant. Okay, 90 hingga 180. Benda tu dia tak bagi direct. Kadang-kadang dia bagi macam ni, kau kena tahu lah. So dia bagi satu lagi information kat sini. Tangent A sama dengan negative 4 over 5. Okay, tangent A sama dengan negative 4 over 5. Okay, kita zoom in kat sini. Tangent A is equal to negative 4 over 5. Ni kat second quadrant. So cara kita nak lukis macam ni. Macam ni, alamak. Okay, macam tu lah cara kita nak lukis. So theta dia contoh kat sini kan. Negative 4 toa opposite over adjacent. So sini adalah opposite dia 4, adjacent dia 5. Tapi negatif kan, kau kena ingat 4 ni dia kat atas, y dia adalah positif. So 4 ni memang positif lah. Yang negatif dia x dia sebab dia terletak kat sebelah kiri, jadi benda ni negatif. Faham kan? Tak faham tanya cikgu nanti . So dekat sini kalau kita nak cari dia punya hypotenuse, kena pakai Pythagoras theorem. 4 kuasa 2 tambah bracket negatif 5 kuasa 2. So dapat square root 41. Tak payah nak calculate sebab dapat decimal nanti. So biarkan je. So kita dapat 3 information. Jadi bila kau ada 3 yang senang lah nak buat apa-apa. Kalau kita nak sin A sama dengan opposite 4. So 4 bagi H hypotenuse square root 41. Biarkan jawapan. Okay, yang lain cikgu rasa kau boleh buat cotangent lah. Cikgu buat satu lah, cotangent huruf ketiga T, so maksudnya 1 over tangent theta. Kita tahu tangent sama dengan toa opposite dia 4. Dia punya opposite toa, adjacent dia 40 negative 5. Okay lah. So ni guna calculator negative 5 over 4. So tu lah jawapan dia. Okay, yang E ni pun tak payah buat lagi lah. Ni relax dulu. E ni tak payah buat, relax dulu. So E ni kita buat yang kelas Cikgu nak buat yang penting. Okay, yang seterusnya, yang ni pun biarkan dulu Okay, so homework korang, kita tengok apa yang kena buat. So yang ni semua 5.1 semua. Lepas tu apa ni? Yang A ni semua, B tak payah, C semua, D semua, yang lain ni optional lah. Okay, sebab kita yang ni tak penting lah. Yang ni yang penting page ni. Okay, yang ni yang akan keluar dekat paper 1 ni. Okay, so buat yang tu dulu. Dah siap, semua dah hantar. Lepas tu cikgu akan buat video terus yang sambungan Kita nak buat ni, kita nak buat ni penting. Dua ni sangat penting. Okay, itu saja untuk hari ni. Bye.